أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita, bahkan ditambah lagi, dan dijadikan kita ini sebagai orang-orang yang bersyukur terhadap nikmatnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung semula pengajian kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Yaitu tentang yang ketujuh, yakni hadis yang ketujuh. Hadis yang keenam, tersebut dalam kitab hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة رواه الترمذي. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau, yakni Abu Hurairah, berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirqah-firqah, yakni telah berpecah belah, telah berpuak-puak orang Yahudi atas 71 firqah. Yakni dalam sejarah golongan Yahudi ini telah berpecah kepada 71 kelompok, 71 kumpulan, 71 aliran. Dan orang Nasara seperti itu pula. Demikian juga kata Nabi, golongan Nasara. Nasara ni iaitu agama yang dinisbahkan kepada Nabi Isa lah, agama Kristian sekarang. Jadi dalam hadis ini dinyatakan bahawa mereka juga akan telah berpecah kepada jumlah yang sama, iaitu 71 golongan juga hadis ini. Dan akan berfirqah umatku atas 73 firqah. Dan Nabi beritahu umatku ini, yakni umat Nabi Muhammad,
Umat Islam ini akan berpecah kepada 73 kelompok, 73 kumpulan, 73 aliran. Banyak sekali lah. Jadi seperti yang sedia maklum, perkataan 70 dan seumpamanya ni dalam penggunaan bahasa Arab kadang-kadang dengan makna jumlah itu. Maksudnya kalau 73 memang 73 lah. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab kadang-kadang jumlah seperti itu digunakan secara kinayah. Kinayah ni nak beritahu dalam jumlah yang sangat banyak, dan tidak semestinya dengan jumlah seperti yang disebutkan itu. Tapi apa-apa pun yang jelas diberitahu kepada kita bahawa umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini akan berpecah. Tak boleh nak elak kepada jumlah yang sangat banyak. Yang kalau kita pegang angkanya itu 73 kelompok, 73 golongan. Ini tak boleh nak elak. Jadi nak tak nak kita akan menemui kenyataan ini. Kenapa? Kerana ia telah diberitahu oleh Nabi. Apa yang diberitahu oleh Nabi ini perkara yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku? Sebab zaman Nabi tidak berlaku perpecahan ini. Ketika Nabi menuturkan, mengucapkan hadis ini, kalam ini, perpecahan itu tidak berlaku lagi. Akan berlaku. Jadi memberitahu hadis ini dari satu segi memberitahu kepada kita suatu hakikat yang pasti akan terjadi di akhir zaman, yaitu perpecahan umat ini menjadi jumlah yang sangat besar, iaitu 73 atau dengan makna yang berkait dengan makna 73. Banyak kelompok akan pecah. Jadi kita kena akur, ini suatu hakikat yang diberitahu. Jadi kita ni sebagai seorang mukmin, kita kena ada dua pandangan. Satu pandangan iman yang melihat kepada hakikat keyakinan. Yang kedua pandangan syariah, pandangan zahir yang melihat kepada taklif syarak, perintah syarak dan usaha yang perlu kita buat. Jadi dalam kisah ni macam mana? Pandangan iman kita, pandangan batin kita, pandangan keyakinan kita, kita kena akur, kena terima. Umat ni nak tak nak, buat guna-guna pun akan berpecah. Akan berpecah. Ngejahlah guna-guna pun, buatlah ke mana-mana pun, tetap akan berlaku. Itu pandangan hakikat, pandangan batin kita. Tapi pandangan zahir kita, pandangan syariat kita, pandangan syarak kita, kita kena berusaha dan cari jalan jangan berpecah. Tapi kita kena terima hakikat bahawa keadaan tu tetap akan berlaku. Cuma syarak menyuruh kita, perintah syarak, wala tatafarraqu, jangan berpecah, jangan bertelangkah, jangan berpecah belah. Syarak memerintahkan kita supaya menghindari perpecahan. Jadi dua-dua ni kita kena pakai belaka. Usaha kita, ikhtiar kita, berusaha supaya jangan berpecah belah. Dan kalau sudah terjadi, damaikan. Semua itu perintah syarak. Jangan berpecah pun perintah syarak. Wala tatafarraqu dan ayat-ayat lain lagi. Perintah supaya mendamaikan sekiranya berlaku perpecahan, itu juga perintah syarak. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan antara dua saudaramu tu yang bertelagah, yang berkelahi dan seumpamanya. Ini kerja syarak kita kena buat. Tapi hakikat yang perlu kita ada tertanam dalam keyakinan kita, buat guana-guana pun tetap akan berlaku. Tetap akan berlaku perpecahan. Jadi usaha tetap kena usaha. Kan itu perintah syarak. Tapi kita kena standby dalam keyakinan kita ni, bahawa nak tak nak berlaku juga. Tapi itulah yang dinamakan ubudiyah. Kita sebagai seorang hamba, pertama sekali kena ada keyakinan terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai seorang hamba. Dalam masa yang sama pula, kita kena buat apa yang diperintahkan. Jadi dalam perkara ini kita diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini tetap
pasti akan berpecah-pecah. Tapi dalam masa yang sama, syarak menyuruh kita supaya jangan berpecah. Jadi kalau berlaku kau, jangan kata apalah. Sebab kita sudah melaksanakan perintah, berusaha supaya jangan berpecah. Dan kalau ada yang berbalah tu, cuba nak damaikan dia. Tapi kalau jadi juga, terlepas dah kita. Itu sudah kembali kepada takdir asal, balik kepada asal, hakikat asal. Itu mukmin. Inilah mukmin yang perlu ada dua sudut pandang. Sudut pandangan batinnya, yang melihat kepada hakikat-hakikat ketentuan Allah, rahsia-rahsia ketuhanannya. Yang kedua, sudut pandangan syariat zahirnya, yang melihat kepada syarak, perintah syarak, usaha, ikhtiar dan seumpamanya. Jadi jangan kita pandangnya sebelah mata. Nabi kabodah akan berpecah, kita sambut je lah, pergi balah sudah lah. Sebab Nabi kabodah gitu, kita tukar tambah je biar jadi. Sebab apa? Nabi kabodah akan berlaku. Itu sikap yang salah. Jadi itu bacaan yang salah. Dan Nabi kabodah kan akan berlaku pecah, kita pergi balah orang. Ada balah biar jadi balah, biar buat balah. Supaya apa? Supaya betul Nabi kabodah. Itu tafsiran yang keliru, tafsiran yang salah. Sekarang kita berusaha supaya jangan berlaku perpecahan. Hak berlaku dah tu, redakan, damaikan. Tapi nak tak nak kita kena terima. Siapa tanya, dia tetap akan berlaku. Itu dia. Itu perjalanan yang lurus. Kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma, sesiapa yang mengumpulkan antara keduanya, antara pandangan iman, memandang kepada rahsia perbuatan Allah ni, antaranya yang diberitahu dalam hadis-hadis, diberitahu dalam Al-Quran dan hadis-hadis, diberitahu termasuklah dalam kes ini. Yang kedua, pandangan zahir syariatnya, yang melihat kepada perintah Allah. Siapa yang campur dua ni, jama'a bainahuma, menggabungkan kedua-dua ni, kata Imam Malik, faqad tahaqqaqa. Hak inilah hak betul-betul sungguh. Inilah perjalanan hak betul sungguh. Baik. Kemudian yang ketujuh, Nabi bersabda, hadis yang ketujuh, Inna bani Israila tafarraqat ala snataini wa sab'ina millatan wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Artinya bahawasanya Bani Israel, Yahudi adalah kelompok yang sama, golongan yang sama, telah berfirqah-firqah sebanyak 73 millah. Jadi kelompok Yahudi ini berdasarkan hadis ini, Nabi beritahu telah berpecah kepada 72 aliran, 72 mazhab lah. Jadi hadis sebelum tu beritahu 71. Jadi masing-masing ada sudut pandang. Mereka ni dengar daripada Nabi belaka. Macam mana mungkin Nabi ada kelainan pada hadis Nabi ni mungkin ada tujuan-tujuan tertentu dan ada sudut pandang tertentu. Nabi beritahu orang ni mungkin dari sudut wallahu a'lam. Cuma hadis sebelum tu Nabi khabar orang Yahudi pecah kepada 71. Tapi hadis ni 72. Kelainan hadis tu itu mungkin ada maksud dia, ada tujuan dia. Yang penting sanad hadis ni bersambung ke tak? Betul ke tak? Tu yang penting. Dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Ini sama. Umatku kata Nabi, umat Nabi Muhammad ini akan berpecah juga dan kepada 73. Jadi jumlah yang sama seperti yang disebut dalam hadis sebelum ini. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini tidak disebut dalam hadis sebelum ini. Semua 73 tu keseluruhannya masuk neraka belaka kecuali se. Baik. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya. Jadi sahabat nak tahulah hak
Awak se je sebanyak tu 70 lebih tu, se je awak boleh pakai. Awak selamat. Orang lain masuk neraka belaka. Satu saja. Baik, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Golongan mana yang satu tu? Yang tak masuk tu, orang lain masuk neraka belaka, se je tak masuk. Tengok jawapan Nabi. Nabi menjawab. Nabi ni beri pedoman. Nabi tak kabur nama kumpulan tu, nama kumpulan ni tak. Tapi Nabi memberitahu kriteria, ciri dia ataupun prinsip yang dipegang. Apa benda? Yang satu ini, yang satu itu ialah orang yang berpegang, yakni beriktikad sebagai peganganku, yakni iktikadku kata Nabi, dan pegangan sahabat-sahabatku. Iaitu diterjemah di sini secara spesifik sikitlah, iaitu apa yang menjadi peganganku kata Nabi, apa yang menjadi i'tiqadku, dan apa yang menjadi i'tiqad sahabat-sahabatku. Jadi berasaskan terjemahan ini, golongan yang terselamat ni pertama sekali orang yang berakidah dengan akidah Nabi. Macam mana kita dah tahu akidah Nabi? Sudah tentu merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tapi ditambah lagi, dan pegangan sahabat-sahabatku. Dah lain ke? Pegangan sahabat Nabi dengan pegangan Nabi ni benda lain-lain ke? Dah. Sahabat inilah yang menentukan apa sebenarnya yang menjadi pegangan Nabi itu. Kalau kita nak tahu, sahabat, manusia sahabat inilah kita boleh faham apa sebenarnya pegangan Nabi. Bukan bermaksud bila kata Nabi peganganku dan pegangan sahabatku, seolahnya Pak Nabi pegang, sahabat ni ada hal lain lagi ni. Bukan. Sahabat ni penentu, yang mana dengannya kita boleh tahu apakah pegangan Nabi ni. Sebab apa? Sahabatlah yang meriwayatkan ilmu-ilmu Nabi. Jadi hari ini daripada sahabatlah bersisilah alim ulama sampai ke zaman kita ini dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kita kena rujuk kepada apa yang disebut sahabat Nabi sebagai penafsir, kerana orang yang faham apa yang dipegang oleh Nabi, apa yang disebut dalam Al-Quran, apa yang disebut dalam hadis Nabi itu, sahabatlah yang lebih faham. Sahabat-sahabat aku ni. Jadi kita kena rujuk situ. Kita akan dapati ada dalam sejarah umat ini ni, ada golongan yang tak pakai sahabat. Ada. Kita akan jumpa. Sekarang, dari dulu sampai sekarang pun ada kelompok ni. Mereka tak pakai sahabat Nabi kecuali hanya 2-3 orang je yang mereka pakai. Yang lain mereka tak pakai. Bukan saja mereka tak pakai, setengahnya tu termasuklah sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad, mereka anggap, mereka nilai sebagai orang yang jahat, sebagai, bahkan ada yang mengkafirkan mereka itu. Dan antara sahabat yang terlibat dengan penolakan ini ni, yang ditolak ni, terutamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, anak Sayyidina Abu Bakar, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan termasuk anak Sayyidina Umar Hafsah. Ini antara orang-orang yang sangat tidak disukai oleh kelompok-kelompok yang menolak sahabat Nabi ini, yang hanya terima 2-3 orang. 2-3 orang saja yang terima. Yang mereka terima pertama sekali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan seorang dua lagi sahabat, Salman, Miqdad. 2-3 orang je. Sahabat-sahabat lain mereka tak pakai. Jadi sedangkan Nabi beritahu umatku ni akan berpecah kepada 73. Orang lain tak pakai belaka, orang lain dalam neraka belaka, kecuali saja. Ciri dia apa benda? Berpegang kepada apa yang menjadi peganganku kata Nabi, dan pegangan sahabat-sahabatku. Ramai. Jadi bila ada kelompok yang menolak sahabat, berarti sudah lari daripada landasan ni. Sudah lari daripada landasan ni. Maka kelompok yang saya maksudkan itu, yang dimaksudkan itu, yang tolak sahabat ni, semua orang tahu sebenarnya. Semua orang tahu. Tapi ialah tahu, kena ingat, dah ingat gitulah.
Tapi kenyataannya orang tahu kelompok yang dimaksudkan itu, yang menolak sebahagian besar sahabat adalah kelompok Syiah yang ada hari ini, yang sekarang menguasai negara Iran, dan dia ada juga di Saudi Arabia, ada juga di beberapa negara Teluk, bahkan ada di Malaysia pun. Di Malaysia, di Indonesia semakin banyak. Semakin banyak kelompok mereka tubuh pusat-pusat ni dan menyebarkan fahaman-fahaman dia itulah. Tapi nak beritahunya bahawa kelompok itu mereka menolak sebahagian besar sahabat. Jadi kalau kita tengok dari segi prinsip tu, nampak bercangguh dengan hadis ni. Hadis ni kata hak terlepas satu je, ma ana alaihi, yang menjadi peganganku, yang menjadi perjalananku, wa ashabi, dan yang menjadi pegangan dan perjalanan sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat ramai. Rawahu Tirmizi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, ya, apa yang dimaksudkan dengan mereka semua tu 73 tu semuanya masuk neraka kecuali se? Apakah mereka ini ke neraka semuanya secara kekal atau sementara? Baik, kalau kita terjemahkan ma ana alaihi wa ashabi itu, iaitu peganganku dan pegangan sahabat-sahabatku, berarti 72 tadi itu kekal dalam neraka. Sebab i'tikad mereka itu i'tikad yang berlawan dengan i'tikad Nabi dan para sahabat. Ni i'tikad ni bila salah habis hak lain. Jadi kalau kita kata ma ana alaihi wa ashabi, iaitu i'tikadku, kecuali orang yang berpegang dengan i'tikadku, kata Nabi, dan i'tikad para sahabatku, 72 itu memang dalam neraka dan kekal lah. Tapi kalau kita fahami ma ana alaihi wa ashabi, yakni perjalanan hidupku, perjalanan agamaku dan perjalanan yang ditempuh oleh para sahabatku, maka 73 itu ada kemungkinan sebahagiannya itu masuk neraka dan kekal, sebahagiannya itu masuk neraka dan tidak kekal. Mereka buat salah, mereka buat dosa, masuk neraka dulu, tapi i'tikad mereka betul, akidah mereka betul, tapi masuk neraka dululah, dibalas hingga selesai pembalasan itu akan dikembalikan ke syurga. Ada kemungkinan kalau kita terjemah ma ana alaihi wa ashabi dengan makna perjalanan hidupku dan perjalanan hidup para sahabatku, dia lebih luas sikit lah. Maka termasuk mungkin ada orang tu tersalah dalam bab fiqh, diterbabah dalam bab fiqh, tapi bab akidah mungkin tidak terbabah. Ini dia masuk neraka kerana kesalahan-kesalahan tadi tu, sesak dari segi tadi tu. Tapi dia tidak akan kekal. Kenapa? Kerana ada hadis lain yang menyebut bahawa tidak akan kekal, yang maksudnya tidak akan kekal di dalam neraka itu orang yang ada di dalam hatinya iman, walaupun seberat biji sawi. Maksudnya ada keyakinan tu walaupun menipis, tapi iman tu cukup molek, sekalipun lemah tapi tetap ada. Maka orang ni, kata Nabi, tak akan kekal dalam neraka. Maksudnya akan masuk ke neraka dulu atas kesalahan yang dia buat, atas kesilapan yang dia buat, yang dia tidak bersihkan, yang dia tidak selesaikan dengan taubat, dengan usaha-usaha lain lagi dia tak selesaikan, itu dia akan masuk neraka dulu. Tapi oleh kerana adanya iman, walaupun seberat biji sawi, maksudnya iman yang nipis lah, tapi cukup. Ada juga iman, maka dia berkesudahan ke syurga juga. Itu disebut dalam hadis Nabi. Baik, yang ke-8, yakni ke-8. Kalau hadis tadi itu diriwayatkan Imam Tirmizi. Baik, hadis yang ke-8, yakni yang ke-8 tersebut dalam kitab Tabrani, bahawa Nabi bersabda, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, la taftariku ummati ala 73 firqatan, fawahidatun fil jannah wa sintani wa 70 fin nar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlu sunnati wal jamaah." Baik, artinya
demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, yakni dalam kekuasaannya, menurut tafsiran Ahlussunnah wal Jamaah. Demi Tuhan yang jiwaku, kata Nabi, dalam kekuasaannya, akan berfirqah umatku, yakni akan berpecah umatku ini sebanyak 73 firqah, 73 golongan, 73 aliran dan mazhab, sama dengan hadis sebelumnya. Yang satu masuk syurga. Antara 73 tu satu je masuk syurga, dan yang lain masuk neraka. 72 lagi tu ke neraka belaka. Jadi sama dengan hadis sebelum itu. Baik, kemudian bertanya para sahabat. Sahabat ni tanya, siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Hak masuk syurga tu, tak masuk neraka ni, hak lain 72 tu masuk neraka belaka. Siapa hak satu ni, hak tak masuk neraka ni, hak masuk syurga ni? Nabi menjawab, Ahlus Sunnati wal Jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka dari sinilah timbul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Ini sejarah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia merupakan nama yang timbul dalam sejarah. Maka dalam sejarah kemunculan nama ni pada waktu nama ni diguna pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah tu, maka yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu iaitu orang yang akidahnya dinamakan akidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Itu asas sejarah dia. Sejarah nama ni timbul ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni iaitu orang yang akidahnya akidah yang mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari. Mereka ni dinamakan Asy'ariyah ataupun nama lain Asy'ariyah. Dua-dua tu ya belaka. Asy'ariyah pun ya, Asy'ariyah pun ya. Siapa mereka ni? Orang-orang yang mengikuti akidah yang digariskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Al-Maturidiyah. Maturidiyah ni iaitu orang-orang yang mengikuti akidah yang digariskan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Orang yang ikut dia tu, imam. Kalau kita ikut fiqh kau Imam Syafi'i lah, ataupun imam-imam lain dalam Usuluddin, ini imam dia. Orang yang ikut imam-imam ini. Jadi dalam sejarah bila disebut saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, merujuk pada mereka ni, orang yang ikut Abu Hasan Asy'ari dan ikut Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka inilah yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka ini ada ulama-ulama, ada kitab-kitab, dan mereka ini ada ilmu, ada keilmuan mereka ni, ada prinsip dan juga ada kaedah-kaedah ilmu mereka ni sudah established, sudah kukuh dah. Berkembang sepanjang zaman sampai ke zaman kita ni. Jadi zaman dulu tu bila sebut nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tak ingat ke lain dah. Orang ingat inilah pengikut Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sejarah je gitu. Tapi hari ni banyak nak pakai nama ni pakai nak pakai nama. Barang tak asli. Barang tak asli. Tapi nak pakai nama ni berlaku hari ni. Jadi kalau nak meniaga barang tak asli, niagalah, tapi jangan pakai nama orang, pakai nama sendirilah. Gitu je, senang. Pening orang ramai dan tertipu orang ramai. Kita nak kita nak jual kasut. Yang kasut tu bukan jenama asli, tapi rupa mungkin dekat-dekat lah, dekat-dekat, tapi bukan jenis tu, bukan asli. Toklah nama lain, nama suku. Jangan tok nama original tu, keliru orang ramai. Orang nak beli nama serupa ni. Jadi beli kena molek, kena hak palsu, hak tak betul ni, sebab nama serupa. Jadi sebab apa saya khabar ni, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sudah selesai dah, establish dah, orang tahu dah. Bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ni siapa, ulama dia siapa,
akidahnya apa, kitabnya apa. Orang tahu belaka tu. Tapi bila kita buat barang baru lain daripada yang sudah tersenarai ini, kita tok nama tu juga, jadi kacau. Jadi kacau. Baik. Salah satu antara barang-barang palsu yang dia bawa masuk ni, contoh, nak bagi contoh lah, menjadi keyakinan yang diijma'kan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni, iaitu Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, yakni tidak menyerupai segala makhluknya, suci, maha suci daripada menyerupai segala makhluknya, disebut sebagai mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau dalam Al-Quran, dia akan balik kepada firman Allah, iaitu laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seumpamanya. Ataupun balik kepada firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang seperti dan atau seumpama dengannya, dengan Allah itu. Ini menjadi pegangan yang sudah diijma'kan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hari ini kedengaran ada sesuatu pandangan-pandangan baru, akidah ni sebenarnya lama dah, tapi orang perangat semula, mereka kat lama je, iaitu Tuhan itu disabitkan dengan tempat tertentu. Ada di aras, lepas tu ada di langit, kemudian dia pula turun, dia begitu sinanu pula. Kemudian ada tangan kanan, bila ada tangan kanan, ada tangan kiri pula. Ini borak nyakit-nyakit ni. Lepas tu tak nak, tapi klaim Ahlussunnah wal Jamaah juga. Tu dia. Nak pegang itu, peganglah. Cuma kita kata itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Pegangan itu dianggap menyeleweng dan menyongsang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang nak pegang kau, loh pada dia lah. Tapi jangan pakai nama Ahlussunnah wal Jamaah. Pakai nama lain. Tapi pakai nama lain tahu sajalah. Dah sedap nega dah sedap. Tapi keliru orang. Bila kita nak khabar Ahlussunnah, rujuk pada kitab dia lah. Ulama-ulama dia ada dah. Ulama dia ada, kitab dia ada, akidah dia pun jelas. Rujuk situ. Jadi kalau kita nak bawa lain daripada tu tak nama lain. Ahlussunnah wal funuh ke, tak ada lah. Tak benda, tak ada lah bahasa apa-apa pun. Sebab apa? Kerana memang sejarah sudah menetapkan Ahlussunnah ni merujuk kepada nama ni. Sudah establish dah. Jadi saya terpaksa minta maaf, saya terpaksa sebut hari ini berkali-kali, kerana inilah yang mengelirukan orang ramai hari ini. Tuhan atas langit, Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ada tangan kanan, tangan kiri, Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ini semua orang tahu bahawa itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nak pegang gitu, loh lah. Tapi letaklah nama sendiri. Tak nama kampung ke, ataupun nama negeri ke, nama diri tuang ke, kok ada lah. Baik, jadi apa yang dapat difahami dari perkataan ini? Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah itu merujuk pada sunnah Nabi. Jadi selain daripada Al-Quran, golongan ini juga berpegang kepada sunnah Nabi. Jamaah itu pula, ke mana tempat rujuknya? Wal Jamaah. Jamaah ni maksudnya kelompok, majoriti. Kalau dia keseluruhan, orang panggil ijma'. Kalau segolongan besar, orang panggil majoriti. Itu Jamaah. Tapi kepada siapa merujuknya jamaah ini? Pertama sekali merujuk kepada jamaatus sahabah, yakni kelompok terbesar dalam kalangan para sahabat. Itulah kembali perkataan jamaah. Tapi perkataan jamaah ni boleh diluaskan skop penggunaannya sehingga kita boleh melibatkan juga ulama-ulama, majoriti alim ulama. Dan hari ini majoriti dalam bab akidah ini diakui bahawa yang berpegang pada mazhab
yang dipegang oleh majoriti umat Islam di seluruh dunia hari ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Waktu orang dah nak ingkar hari ini. Kenyataan yang kena terima bahawa hari ini majoriti umat Islam seluruh dunia pegang dengan akidah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam tu ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Supaya dah kita kabur nama ni supaya mudah cam. Kalau kabur kereta apa, kereta potong saga kena cam nama tu, kita boleh cam lalu dah. Kereta apa benda, kereta BMW, orang cam lalu dah. Jadi nama ni untuk tujuan pengecaman, supaya kita tahu nama ni, orang tahu dah spek keretanya gua ni, bentuk keretanya gua ni, barangnya gua ni, orang tahu lalu dah. Maka demikian juga bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tahu dah dalam tu ada Asy'ariyah dan ada Maturidiyah. Siapa dia Asy'ariyah? Orang tahu belaka dah. Akidahnya gua ni, ulama'nya siapa, kitab dia apa, orang tahu belaka. Manhaj dia apa. Sama juga Maturidiyah. Hari ini minta maaf, saya nak kabur, tak capur, nak lambuh je, nak kabur je. Tak apalah, saya memberanikan diri pada pegangan kefahaman saya. Dalam bab akidah ini, kelompok Wahabiyah tak termasuk dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak letak bawah dia, tak ada dia lah. Tapi menurut kefahaman kita, kajian kita, bahawa Wahabi tak termasuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah pun terserah. Cuma nak kabarnya, menurut faham kita, kajian kita, setelah perbandingan dibuat, dia bukan dari kelompok tu. Kelompok mana? Terserahlah. Kita tak nak, bukan kerja kita nak hukum itu dan ini. Cuma kita kata itu bukan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak letak bawah tu, tak ada dia. Tapi kena kabur lah. Kena kabur. Ni dia pegang dia, ni pegang dia. Buat bandingan lah. Cakap saja tak jadi. Kena buat bandingan. Kalau kata sama, biar sama betul-betul. Biar betul-betul sama. Dalam bab akidah lah. Cuma kalau kita nak perincikan, Wahabi ni juga dia banyak. Ada yang agak sederhana, ada yang agak melampau. Sebab tu saya tak nak bincang situ tu. Sebab ada di antara mereka itu yang tidak tidak seperti kelompok yang agak melampau, yang menisbatkan tempat bagi Allah Ta'ala. Mungkin ada yang tidak seperti itu. Jadi kita, itu bukan bidang kajian kita lah. Kita tak nak bahas panjang situ. Hadis yang serupa ini artinya tersebut juga dalam kitab Al-Milal wal Nihal, juzuk yang pertama, halaman yang ke-11, karangan Asy-Syahrastani. Jadi nak diberitahu bahawa hadis ini juga disebut oleh Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitab beliau Al-Milal wal Nihal. Yang ke-9, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun." Rawahul Bukhari. Artinya, akan ada segolongan dari umatku yang tetap atas kebenaran. Nabi beritahu umatku ini akan ada segolongan yang mereka ini istiqamah, tetap berada di atas kebenaran tu. Maksudnya sepanjang zaman tetap ada orang yang benar, tetap ada. Tapi ramai mana? Ni masalah ramai mana ni lain. Ni panjang sikit kita nak cam. Baik, tengok dulu. Sampai hari kiamat, kata berarti sejak awal sejarah umat ini, ribuan tahun tu sampai hari kiamat, orang-orang yang berada di atas landasan kebenaran
tetap ada. Cuma tinggal lagi kita nak kenal ke mana. Masalah kita sekarang nak kenal. Ada tetap ada. Barang asli ni tetap ada. Tapi hak mana sebarang asli tu pina mata. Pina mata nak pilih banyak. Honing. Itu kita kena cermat. Kena merujuk. Jadi kita ni bukan bidang. Sebab tu kita kena merujuk kepada alim ulama yang arif. Dia bukan saja dia alim, tapi dia arif. Kena rujuk situ. Dan mereka tetap atas kebenaran itu. Yang ni mereka ni sekelompok ni tetap. Baik, hadis ini kalau dari segi bahasa Arab menggunakan perkataan ta'ifah dalam bentuk mufrad dan dinakirahkan. Ni bagi orang yang mengaji bahasa Arab lah. Mufrad tu satu, singular. Nakirah ni maksudnya dia bukan tertentu kepada orang kepada sesuatu kelompok tu. Dia tak tertentu gitu. Jadi dalam penggunaan bahasa Arab dia membawa maksud sama ada satu kelompok yang tidak dikenali atau beberapa kelompok yang tidak disebut secara jelas pengenalannya. Maksudnya bukan satu. Jadi perkataan ta'ifah itu boleh membawa kepada makna itu. Yang ni banyak kelompok, bukan satu. Boleh saja dengan makna satu dan boleh juga dengan makna banyak. Boleh dengan makna banyak. Jadi kalau kita ambil fahaman banyak tadi tu, berarti sepanjang sejarah umat Islam ini akan ada beberapa kelompok yang mereka ini merupakan orang yang berada atas kebenaran. Sampai bila mereka ni ada? Sampai hari kiamat. Baik, yang kedua, perkataan ta'ifah itu merujuk kepada kelompok kecil. Kelompok kecil, bukan jumlah kelompok besar. Kelompok besar tu orang panggil jamaah. Kelompok kecil orang panggil ta'ifah. Jadi berasaskan kepada penggunaan perkataan ini, boleh saja kita memahami bahawa Nabi beritahu pertama sekali kebenaran ini, orang yang berada dalam kebenaran ini, orang yang berada di atas kebenaran ini sepanjang sejarah umat Islam ini sampai hari kiamat tetap akan ada. Dan mereka ini terdiri daripada beberapa kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil tapi banyak. Itu dapat kita faham. Wallahu a'lam. Boleh seminit dua kita ambil kesimpulan. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, melihat hadis-hadis yang sahih ini dapat diambil kesimpulan. Saya nak baca kesimpulan. Pertama sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, yakni mengkhabarkan, memberitahu sesuatu yang akan terjadi dalam lingkungan umat Islam secara mukjizat. Nabi ini sudah beritahu apa-apa yang akan berlaku, belum berlaku, akan berlaku. Tapi atas dasar apa perkara yang akan datang ni, itu atas dasar mukjizat. Jadi perkhabaran Nabi terhadap peristiwa yang akan datang, yang anda kata orang tak tahu sebab tak berlaku lagi, tapi dia dah beritahu dan akan berlaku, itu atas dasar mukjizat. Iaitu mengabarkan, yakni mengkhabarkan hal-hal yang akan terjadi. Khabar ini tentu diterima beliau dari Tuhan. Yakni perkhabaran ini sudah tentu Nabi menerimanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad ini tidak menuturkan sesuatu menurut kemahuan dia, menurut nafsu dia, tetapi sebenarnya ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Yang kedua, sesudah Nabi wafat akan ada perselisihan faham yang banyak. Orang Islam akan bercanggah, akan berselisih faham sampai 73 faham. Jadi sampai 73 aliran, 73 mazhab, 73 golongan. Yang ketiga, ada segolongan orang muda pada akhir zaman
yang sok aksi mengeluar, yang sok ni bahasa kita ni bahasa Indonesia galik, suka sangat mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran, tetapi keimanannya tidak melewati kerongkongannya. Nabi beritahu di akhir zaman akan timbul fenomena golongan-golongan muda. Muda ni sama ada muda usia ataupun bukan muda usia, tapi muda nisbah kepada ilmu dan pengalaman. Ilmu tak banyak, pengalaman tak banyak, tapi beragah cakap keluar dengan dalil tu dalil ni, dia sendiri kadang-kadang tak tahu apa ke mana. Akan timbul fenomena. Sama ada dengan makna dia ni mengeluarkan dalil Quran dan hadis, dia sendiri tak pakai mana. Hadis suruh buat tu, suruh buat ni, dia langgar tak ustaz kan. Ayat Quran suruh gitu begini, dia letang tak ustaz kan. Tapi sebut-sebutlah, boleh jadi makna tu. Atau juga termasuk dalam pengertian itu, iaitu dia ni banyak menggunakan berhujah dari Quran tapi tidak memiliki kefahaman yang betul, kefahaman yang kukuh dalam memahami pengertian Quran dan hadis itu. Itu juga termasuk dalam makna. Baik, yang keempat, ada dua golongan yang tidak sangkut paut dengan Islam, iaitu kaum Murji'ah dan Qadariyah. Murji'ah ni pada dia kata tak payah beramal, cukup dengan iman saja. Kalau dia tak beramal, cerita lain. Dia ada iman tapi tak beramal, tapi dia tahu wajib beramal, wajib bersolat, wajib berpuasa. Itu lain, itu dosa. Sekarang ni dia kata cukup dengan iman saja, tak perlu dah beramal ni. Itu Murji'ah. Kemudian Qadariyah ni iaitu orang yang menafikan takdir, ataupun orang yang mengatakan diri dialah yang mencipta perbuatan dia tu. Tak terkait lagi dengan takdir Allah, tak terkait lagi kudrat iradat Allah. Ini pun satu hal juga. Dua-dua ni tidak dikira sudah terkeluar daripada kelompok orang Islam kerana batal dan rosak etikadnya. Yang kelima, ada 30 orang pembohong yang akan mendakwakan bahawa ia Nabi. Akan timbul Nabi-Nabi palsu. Disebut dalam satu riwayat 30 orang. Padahal Nabi sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Padahal tak ada dah Nabi, tapi orang percaya juga. Orang kata apa? Orang mengaku Nabi ni bukan dia seorang, ramai pengikut. Padahal kita sendiri sedia maklum dalam hadis Nabi, tak ada Nabi dah lepas aku. Tapi nak kata apa? Kejahilan mengatasi. Kejahilan dan ketaksuban manusia ni mengatasi, sehingga orang mengaku Nabi pun sebab nampak pelik-pelik sikit, percaya jugalah. Ada pengikut. Malaysia pun ada Nabi, orang Melayu. Dan ada orang-orang Khawarij yang paling jahat. Ada juga kelompok-kelompok Khawarij, iaitu mereka ini mengkafirkan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal tidak melaksanakan perintah Allah itu hukumnya dosa yang wajib diperbetulkan di taubat, tapi mereka mengkafirkan. Itu gaya Khawarij. Yang keenam, di antara yang 73 golongan, yakni firqah-firqah itu, ada satu yang benar, yakni golongan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang selalu berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Rashidin. Dan yang terakhir, mereka ini akan selalu mempertahankan kebenaran i'tikadnya sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat. Dalam sejarah, ada kalanya mereka menguasai pemerintahan, ada kalanya mereka tidak menguasai pemerintahan. Tapi Ahlus Sunnah ni, sikit seminit boleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kekuatan dia tu kekuatan pada hujah, bukan dengan kekuasaan. Sebab itu sepanjang sejarah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni boleh bertahan. Ada kalanya dia yang pemerintah tu berpegang dengan fahaman dia ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada zaman-zamannya pemerintah berpegang dengan fahaman lain, fahaman Mu'tazilah, paksa orang ikut fahaman Mu'tazilah, tapi Ahlus Sunnah tetap hidup. Sebab apa? Kekuatan Ahlus Sunnah dengan hujah, dia tak kuat dengan pengaruh, dengan kekuasaan. Ada setengah mazhab tu dia kuat dengan kekuasaan, dia paksa orang. Bila dia pegang pemerintahan, dia paksa orang pegang fahaman dia tu. Kalau kelompok ni nak sejarah dulu, kelompok-kelompok Mu'tazilah lah,
Kalau hari ini macam saya sebut tadi lah saya sebut macam tadi lah. Dan ada zaman-zamannya mereka ni tidak memiliki pemerintah penguasa tu tidak sealingan dengan mereka, tapi nak kabarnya Ahlussunnah ni tetap berjalan. Sebab apa? Dia kuat bukan dengan kuasa, bukan dengan tekanan, bukan dengan harta, bukan dengan duit, bukan dengan support tu, tapi hujah dia tu menjadikan dia dapat bertahan sepanjang zaman. Jadi sekadar itu saja dulu. InsyaAllah akan bersambung pengajian ini pada kali-kali yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.